Geografi tingkatan 2 bab 9, Pemanasan Global. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, yaitu Muiz, Hakim dan Fahmi. Agenda yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah: pertama, maksud pemanasan global; kedua, faktor-faktor pemanasan global; ketiga, kesan-kesan pemanasan global; keempat, langkah-langkah mengurangkan pemanasan global; dan kelima, kesimpulan. Pertama, definisi pemanasan global. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau akan berlaku akibat pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon, dan bahan pencemar lain. Dua faktor-faktor pemanasan global. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pemanasan global terbahagi kepada dua, yaitu faktor aktiviti manusia dan faktor semula jadi. Faktor aktiviti manusia terbahagi kepada empat. Yang pertama, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka melepaskan asap dan zarah terampai yang mencemarkan udara, mengakibatkan indeks pencemaran udara IPU yang tidak sehat. Yang kedua, penyahutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan, dan perindustrian. Penyahutanan memusnahkan habitat semula jadi, menyebabkan kepupusan spesies haiwan dan tumbuhan serta pengurangan populasi hidupan liar. Yang ketiga, aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Nutrien dari baja kimia dan sisa racun serangga boleh larut dan mengalir ke sungai, tasik, dan air bawah tanah, menyebabkan pencemaran dan kesan eutrofikasi. Yang keempat, pembebasan asap oleh kendaraan bermotor dan aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama. Gas rumah hijau seperti karbon dioksida yang terbebas memerangkap haba dan menyebabkan pemanasan global. Faktor semula jadi. Pertama, letusan gunung berapi. Lava, abu, dan pyroklastik boleh memusnahkan bangunan, tanaman, dan ternakan serta mengubah bentuk muka bumi. Kedua, kebakaran hutan secara semula jadi. Kebakaran hutan boleh membebaskan gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan metana yang menyumbang kepada pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketiga, penerimaan cahaya matahari yang berlebihan. Penerimaan cahaya matahari yang berlebihan akan dapat menyebabkan terkena radiasi kulit dan sebagainya. Seterusnya, 9.3, kesan-kesan pemanasan global. Peningkatan aras laut, pencairan air di kutub, dan peningkatan suhu air laut menyebabkan peningkatan aras laut. Kesannya menyebabkan berlakunya banjir besar dan hakisan di pantai, kawasan pinggir pantai yang rendah tenggelam, memusnahkan harta benda, mengancam nyawa manusia, menjejaskan sumber bekalan makanan dan air bersih. Seterusnya, kemerosotan sumber makanan. Kemerosotan sumber makanan di dunia berlakunya disebabkan oleh air laut menjadi lebih panas dan mengganggu ekosistem marin, banjir memusnahkan kawasan pertanian, tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian, punca-punca di atas akan mengancam sumber makanan dunia. Seterusnya, masalah kesehatan. Gelombang hawa berisiko menyebabkan berlakunya stroke haba dan dehidrasi, meningkatkan risiko pelbagai penyakit berkaitan haba seperti katarak dan kanser kulit. Seterusnya, gangguan cuaca. Peningkatan suhu juga menyebabkan gangguan cuaca persekitaran. Kesannya menyebabkan berlakunya kemusnahan flora dan fauna, banjir, ribut, ombak besar dan taufan, taburan hujan yang tidak menentu, kejadian kemarau yang teruk, udara menjadi kering dan jerebuk mudah terbentuk. Langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. 1. Amalan MR. Menanam pokok di persekitaran rumah bagi mewujudkan suasana yang nyaman dan udara yang kaya dengan oksigen. Berkongsi kereta di tempat kerja bagi mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Menggunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan jumlah kendaraan di jalan raya dan pengeluaran asap dari egsos kendaraan. Mengamalkan kitar semula bermula di rumah dan di tempat kerja.
mengadakan kempen bebas plastik dengan cara menggunakan beg gitar semula atau beg biodegradasi, contohnya beg kertas. Kedua, kerjasama antara bangsa. Kerajaan dari pelbagai negara seluruh dunia juga menekankan pentingnya mengawal pemanasan global. Pelbagai bentuk kerjasama antara bangsa telah dijalankan, termasuklah kerangka Konvensyen tentang Perubahan Cuaca UNFCCC, Proton Kyoto antara tahun 1997, Panel Antara Kerajaan tentang Perubahan Cuaca IPCC, Persidangan Perubahan Iklim di Paris, Perancis, yaitu isu perubahan iklim antara tahun 2015, Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Alam Sekitar dan Pembangunan UNCED, atau Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro, Brazil antara tahun 1992. Yang ketiga, penggunaan tenaga mesra alam. Tenaga mesra alam merupakan sumber tenaga yang tidak memberi impak negatif terhadap alam sekitar. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli, dan arang batu perlu diganti dengan tenaga yang mesra alam. Contohnya tenaga mesra alam termasuklah tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga ombak. Penjanaan sumber tenaga semula jadi ini menyebabkan alam sekitar kekal terpelihara untuk tatapan generasi yang akan datang. Penguatkuasaan undang-undang dapat membantu mengurangkan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. Antara undang-undang berkaitan yang telah dikuatkuasakan ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan tahun 2012, Akta Perlombangan Petroleum 1996, Akta Perhutanan 1984, dan Akta Kerajaan Tempatan 1976, dan Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2012. Pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar boleh diserapkan di peringkat sekolah dan komuniti. Pendidikan alam sekitar di sekolah diserapkan dalam pendidikan, moral, geografi, sains, dan lain-lain. Pada peringkat komuniti, pelbagai kempen dijalankan yang berkaitan dengan alam sekitar, seperti kempen Cintai Sungai Kita. Sekian dan terima kasih.